Okey. Dah minum belum? Nak tanya dulu. Dah minum belum? Alamak. Ha? Kat mana kalau nak minum dengan saya Encik tempat tu. So apa pun saya pagi ni pertama sekali cakap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga selamat pagi, salam Malaysia Madani, dan ucapan ribuan terima kasih kepada sahabat-sahabat media pada pagi ini atas dan pandang-pandang ni di pasal pagi dalam dan juga dalam ada yang berniaga yang berniaga meneruskan perniagaan walaupun 40 tahun. Memang satu usaha dia yang baik lah, yang baik. Kita punya walkabout pagi ni sebenarnya apa yang kita punya tema polis dan masyarakat berpisah tiada tu, inilah kita tunjukkan. Dan ini bukan di sini saja, kita dah buat sebelum ni pun di Kuala Lumpur, dan kita akan meneruskan komuniti policing kita, polis dan masyarakat berpisah tiada. Saya juga di sini, saya juga menyarankan, mengesyorkan, memohon kepada masyarakat untuk bekerjasama dengan kita, terutamanya daripada segi maklumat jenayah, perjudian. Kita memang open. Bukan kata kita kondon, kita tak mau bagi masyarakat untuk memberi maklumat. Kita memang mengalu-ngalukan sangat masyarakat seluruh negara untuk memberi maklumat. Dan sekarang ini saya juga perlu nyatakan bahawa masyarakat juga ada hak di segi undang-undang, daripada segi perlembagaannya. Sekiranya mana-manalah pegawai polis, termasuk diri saya, saya pun polis, termasuk diri saya, sekiranya saya melanggar undang-undang, saya tidak mengikut peraturan, laporkan. Kita tak mau kondon apa yang anggota kita ataupun diri saya sendiri buat. Laporkan kalau tak betul. Laporkan supaya kita boleh menyiasat, dan siasatan kita akan adil. Kita tidak akan ada macam tuduhan-tuduhan kononnya siasatan ke atas pegawai anggota polis ini kita nak selindungkan, kita nak hilangkan keterangan, tidak. Dan apa yang kita lihat selama ini, mana-mana pegawai anggota yang terlibat, kita tuduh di mahkamah. So itulah harapan saya lah. Hak masyarakat, dia mempunyai hak dia sendiri. So jangan susah hati dengan hak dia. Dia patut mendapat hak itu, dia perlu mengambil peluang atas hak dia sendiri. So apa lagi nak cakap, nak tanya? Tansi berkenaan dengan amanat tansi berkenaan dengan pemilihan anggota dan pegawai yang lebih baik. Mungkin ada syarat dan kriteria yang akan diusahakan. Kita akan bincangkan kemudian. Maksudnya kita akan bincangkan. Kalau kita ambil contoh di Amerika, dia memilih FBI. At least 3 tahun anggota orang yang nak pilih menjadi FBI ni langsung tidak kena saman. Tetapi kita tak boleh mengikut acuan di sana. Acuan di sana berbeza. Kalau katalah saya mengikut acuan itu, maksudnya ramai orang kampung tak boleh jadi polis. Pasal ramai orang kampung yang saman tak pakai helmet lah, pergi pekan. Macam Pandang Maral lah. Ada yang tak pakai helmet. Nanti kena saman, kita dah rugi kat situ. Jadi kita kena berbincang semula untuk pemilihan kemasukan polis ini. Adakah syarat akan diperketatkan Tan Sri berbanding dengan sebelum? Itu kita bincang juga. Kita akan bincang, insyaAllah. Tan Sri, do you think that the low pay of the rank and file policeman? Okey, ya, saya faham apa itu. Tak payah tanya. Tak panjang ni saya buat. Memang ada. Ini Malaysian Corruption, Malaysian Crime Watch. Malaysian Crime Watch. Jais Yasin. Dia ada sebut berkenaan dengan kita punya gaji yang rendah. Itu sebenarnya faktor. Salah satu faktor. Kalau compare dengan Singapura, gaji dia tinggi. Dia tak ada rasuah. Polis dia tak ada rasuah, betul. Itu mengikut negara dia yang kecil. Negara kita polis sahaja ada 137,000. Itu akan bertambah lagi untuk tahun ni, masuk lagi 4. Tahun ini saja akan masuk
4,000 lagi. So akan bertambah lagi. So kalau total semua kita campur ada 142,000 kalau kita campur yang ada ni. Okey. Itu salah satu pasal saya mengambil indikasi begini. Kalau kata gaji dia rendah, gaji constable rendah, dia masuk dengan gaji 1,441. Dengan allowance apa semua campur dapatlah dia 2,500. Duduk di KL memang dia miskin bandar lah. Tetapi kalau dia duduk di Kuala Nerang, gaji itu banyak. Betul, gaji itu banyak. Kalau dia duduk di Besut, gaji itu banyak. Dia duduk di Belagah, gaji itu banyak juga. Dia duduk di Kinabatangan atau Beluran, gaji itu banyak. 2,000 lebih. Dan dia mendapat allowance lagi, allowance kesusahan. Maksudnya, dia punya hardship allowance di sana. Ada dapat, ada 500, ada 1,000, semua ni. Itu salah satu faktor yang perlu, memang pihak kita pun memang membawa isu ini ke kerajaan. Dengan sekiranya kerajaan memikirkan dengan keuangan yang ada, kerajaan akan buat sesuatu untuk gaji ini. Saya nak bagi contoh juga. Kalau kata gaji polis constable ini sikit, dia terlibat dengan rasuah. Saya boleh bagi percentage berapa yang terlibat dengan rasuah anggota pangkat rendah ni. Tetapi kita pun biasa dengar berita. Pengarah pun biasa kita tangkap. Pengarah di syarikat inilah, pengarah di mana-mana agensi ada juga kita tangkap. Adakah gaji dia sikit? Itu sikap. Itu salah satu faktor saja gaji dia sikit. Betul. Itu betul. Saya akui. Tetapi kalau kita mengatakan begitu, kita sepatutnya kena educate lagi anggota pegawai kita ke arah menolak rasuah. Macam saya cakap lah, you ada polis ini ya, amalkan tolak rasuah. Kita polis ni kan sangat bersalaman. Polis dan masyarakat kita ada. Kita tak naklah menyusahkan masyarakat. Kita tak mahu macam tu. Seolah-olah polis ini lama kelamaan dia nampak dia ni tak ada benda apa. Dia orang pergi ambil security lain untuk menggantikan polis. Tak guna juga. Itu salah satu faktor. Saya pun setuju faktor. Tetapi banyak lagi faktor lain yang perlu lagi kita lihat untuk ke arah pegawai polis, anggota polis termasuk saya, ke arah yang lebih baik. Pesanan ini attitude juga tasik sebab pengarah yang bergaji besar dilakukan. ya, itu dekat attitude. Apa yang ada dalam naluri. Nanti adakah kita akan mencoba kita arah polis bersihan? Okey, saya cerita macam ni lah. Dalam pasukan polis Malaysia, saya rasa tak ada lagi agensi lain yang mempunyai satu jabatan integriti dan pematuhan standard yang paling besar. Kita mempunyai satu jabatan dan juga jabatan ini dia ada juga ketua jabatan di kontijen. Ketua bahagian di daerah. Diorang ini akan mengambil tindakan mana-mana pegawai dan anggota polis yang dikenal pasti perlu disiasat. Ini. Jadi memang bila kita sendiri siasat, every week kita akan ambil urine test anggota yang kita nampak tak betul, positif, kita buka section, kita buka kita siasat, kita siasat. Kita yang cari. Selain pada itu, spirit JIP ini sebenarnya, spirit Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard ini, sebenarnya spirit dia bukan nak cari anggota pegawai polis ni macam penyelidik, bukan. Apabila maklumat diterima, dia akan siasat. Dia dapat maklumat dia bukannya satu bidang siasatan menyiasat buang kerja. Kita nak buang kerja pegawai anggota polis yang telah berkhidmat 50 tahun. Kerajaan telah membentuk daripada latihan dia duduk, dia bekerja naik pangkat, berapa juta dah kerugian kerjaan untuk satu orang kalau kita nak buang kerja saja. Tetapi JIP ini untuk sebenarnya spirit dia bagi membetul, mengamalkan integriti, membetulkan mana yang tak betul, nak good governance actually. Tetapi dalam masa yang sama, siasatan maklumat yang kita terima ke atas pegawai anggota polis, kita perlu mengambil tindakan dan perlu ada siasatan itu. Perlu ada siasatan. Kita tak nak saja nak menganiayai pegawai atau anggota polis. Kita tak mahu. Benar. Kalau pembersihan, sebenarnya kita every month kita pertukaran, kita membuat perbincangan
Dia okey. Saya nak cakap macam ni tau. Jangan silap tafsiran. Saya mengatakan bahawa peraturan 3C dalam PPPA itu, 3C ini adalah tanggungjawab penyelia. Kita implement dan mengingat semula kepada penyelia. Dia mesti mengambil semula tanggungjawab. Bukannya 3C ini adalah nak mengambil tindakan kepada penyelia. Jangan silap. Orang nampak silap. Oh dia dah implement 3C. Nak ambil. Bukan. Bukan begitu. Kita nak meletakkan balik 3C ini kepada yang loose. Penyelia loose. Use tu buat macam ni, penyelia. Kita nak meletakkan balik tanggungjawab kepada dia. You patut macam ni. Penyelia. Saya lah. Saya pun penyelia. Kan? Saya nak meletakkan balik perkara ini kepada penyelia-penyelia. Kalau kita cakap penyelia-penyelia yang ada dalam pasukan polis ini, kadang-kadang saya terpaksa reveal. Ada berapa peringkat? Kalau OCPD dia berpangkat ACP. Sehingga OCPD itu ada 9 peringkat. Corporal, Sarjan, SM, SI, Inspektor, ASP, DSP, Superintendent, AC. 9 peringkat. Kalau kata dia OCPD dia adalah superintendent, 8 peringkat penyelia. Jadi kita pun heran, kalau 8 peringkat penyelia di daerah, kenapa anggota masih begitu? Jadi kita nak letakkan balik tanggungjawab ini kepada semua penyelia di setiap peringkat ini. Bukan di peringkat rendah saja. OCPD perlu bertanggungjawab. Ketua jabatan perlu bertanggungjawab. Timbalan pengarah perlu bertanggungjawab. Pengarah perlu bertanggungjawab. Itu dia. Nak meletakkan balik semua penyelia ni. Masuklah pengarah. Dia pun penyelia. Di peringkat atas. Di peringkat saya. Saya tak boleh. Saya dengan DIG. Tak bolehlah nak turun Kelang. Nak menyelia semua. Mana pergi OCPD? OCPD pun akan malu. KP pun akan malu kan. Jadi peringkat-peringkat ini menyelia. Okay. Sebenarnya banyak sudah saya menentukan kawasan Kelang mesti beberapa ciri semua. Mungkin ada kawasan atau location sama akan buat. Apa yang telah dipikirkan oleh Datuk Suhaili berbincang dengan saya, melihat bahawa Kelang ini dalam portal mana-mana ada portal gold portal lah, copyright lah, macam-macam portal dia tulis seolah-olah Kelang ini bandar Columbia. Betul? Datuk Suhaili sebut pun sebenarnya dia quote daripada itu. Kita nak menentukan portal yang cakap ini bandar Columbia, kita takkan benarkan. Itulah sebabnya kita datang lebih kurang pada bulan 1 sehingga 5 bulan 2. Datuk Suhaili 5 bulan 2 28 bulan 1 5 bulan 2 15 1 sehingga 1 bulan 2 kita buat pencegahan di sini, buat tangkapan, buat operasi daripada segi dadah, anti-sum, kontraben, jenayah, semua kita buat di sini. Dia punya statistik pun ada dan kita bagi dia pun nak baca statistik. Itulah just saya bagi secara general lah. Dan Datuk Seri Suhaili juga dah berbincang, dia akan membuat di tempat-tempat lain juga yang perlu lagi untuk kita turunkan kadar jenayah. Dan yang mustahak, kita nak menghilangkan persepsi dan juga anggapan orang tu terhadap Kelang ini bandar Columbia. Saya tengok, saya datang tadi tak ada pun. Bersih pun. Kita tengok sini aman pun. Tak ada isu. Cuma portal-portal ni bila satu kes kejadian yang kena sambung keluar kereta, kena ketuk cermin kereta, ambil duit daripada kereta. Itu satu je. Isolated case. Ada lagi kes yang lain juga di tempat lain. Kalau kita bandingkan Kelang ini jenayah dia, Kelang Selatan dan Utara ni, kita ambil satu-satu lah, Kelang Selatan dan Utara. Kalau kita compare jenayah dia, Gombak lagi tinggi, Kajang lagi tinggi, PJ lagi tinggi. Dan Kelang Selatan tinggi. Kalau ikut tahun dulu, Gombak, Kajang, PJ, baru Kelang Selatan. Kelang Utara ni jatuh bawah lah. Jadi tak ada isu bandar ini adalah ini cuma Datuk Suhaili kod disebabkan orang dah kod. Saya boleh bacakan yang berkenaan dengan siapa yang
Okey, saya bagi yang ini saya nak kena clearkan. Okey. Berkenaan dengan ini ada orang yang kodkan. Okay. Kalau kita tengok, dia kodkan daripada kes yang ejen tanah kena sambung. Okay. Yang kodkan indeks jenayah meningkat, Kelang dah macam Colombia, dia cakap. Okay. Adalah dimuat naik oleh Rakyat Insight pada 29 bulan Januari. Kemudian, satu lagi, Kelang seperti Colombia. Penduduk dihimpit kebimbangan. Dimuat naik oleh Sinar Harian pada 30 Januari. Kemudian ada lagi, dia cakap sebagai Colombia. Ini dimuat naik oleh RTM. Kemudian daerah Kelang ini seperti Colombia, dimuat naik. Ini pengarah JSC cakap lah. Pasal dia kod yang lain tu. Dia tak mengatakan bandar ini. Dia just nak bersihkan bandar ini supaya stigma dan perception ini hilang. Bahawa ini bukannya bandar Colombia. Ini tetap lagi bandar Kelang, bandar diraja. You must put that one in mind. Kita akan tentukan bahawa Kelang ini bersih, InsyaAllah. Okey, boleh. Thank you. Terima kasih banyak. Okey, game pit tanggapan tak ada lagi. Itu saja tanggapan yang ada. Kita pun terima kasih kepada masyarakat yang telah memberi maklumat dan kita dapat membuat kalau ada kita akan masukkan. Selepas penangkapan dan pendakwaan diri individu masih ada. Memang kita teruskan cerita. Bukan dia saja, ada juga yang offer sebagai pelacur Twitter lah, dalam Telegram. Datuk Seri Suhaili punya tim masih bekerja keras. Yang barunya pun yang IP yang kita buka ada alright. Thank you, Datuk Seri. TV bagi saya. Okey, bye. Terima kasih banyak, bye.